أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah kuliah duha fiqh muamalat la riba bersiri. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini insya-Allah kita akan bincang topik yang ke-17, ya, topik yang ke-17. Ya, topik yang ke-17, bab mengenai perbankan Islam bahagian kelima, produk simpanan. Ya, produk berkenaan dengan simpanan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai kuliah yang ke-16, ya. Yang 16 kuliah kita telah selesai. Ya, kita telah selesai 16 kuliah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan topik yang ke-17, ya. Topik yang ke-17 iaitu topik berkenaan dengan perbankan Islam, ya, bab mengenai simpanan ataupun akad simpanan. Jadi selepas kuliah ini, habisnya kuliah ini, alhamdulillah, insya-Allah kita telah tamat fasa 1 dan fasa 2 berkenaan dengan kurikulum fiqh muamalat, ya. Dan kita telah selesai setengah daripada kurikulum ini. Dan insya-Allah minggu depan kepada pelajar-pelajar ya, pelajar-pelajar fiqh muamalat ini, ya, akan ada ujian nombor 2 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kuliah yang lalu kita telah bincang beberapa perkara berkenaan dengan perbankan Islam. Sekejap, ya. Kita telah bincang beberapa perkara tentang perbankan Islam, iaitu kita telah selesai bahagian yang pertama, iaitu berkenaan dengan pengenalan perbankan Islam, pengenalan mengenai apa itu perbankan Islam, apa itu akad-akad yang digunakan dalam perbankan Islam, dan juga asas-asas perbankan Islam. Kita juga telah selesai perbincangan mengenai dengan pembiayaan pembelian kediaman ataupun beli rumah, ya. Kita telah bincang berkenaan dengan akad-akad yang digunakan. Kemudian kita telah bincang dalam bahagian ketiga, iaitu akad-akad yang digunakan dalam pembelian kenderaan. Kemudian dalam bab yang baru lalu minggu lepas, kita telah berbincang tentang pembiayaan tunai ataupun orang panggil personal financing. Dan antara kontrak-kontrak atau akad-akad yang telah kita bincang ialah seperti bai bitaman ajil, musyarakah mutanakisah, bai al-istisna, al-ijarah, dan juga tawarruk, ya, tawarruk. Baik, perkataan ni, akad-akad ni bunyi macam pelik-pelik, tapi kalau kita duduk belajar elok-elok, insya-Allah kita akan faham dan kita dapat hadam, ya, benda-benda yang baru ini, dan kemudian insya-Allah kita akan faham apa itu perbankan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya telah tunjukkan dalam kuliah-kuliah yang lalu, ini adalah kategori-kategori ataupun jenis-jenis akad ataupun kontrak asas dalam keuangan Islam, ya. Tamlikat ialah maksudnya pemilikan. Ini adalah jenis kontrak atau jenis akad yang terbesar dalam keuangan Islam dan terbahagi kepada dua, iaitu muawadat dan juga tabarruat. Dan di bawah muawadat itu ada kontrak jual beli ataupun bayak ataupun kontrak ijarah ataupun pemilikan manfaat. Ini adalah jenis-jenis kontrak di bawahnya. Dan
Satu lagi kategori kontrak tamlikat ialah kontrak tabaruat, iaitu qad hasan, iaitu kita bagi pinjam tanpa faedah atau tanpa untung, itu diberi nama qad hasan. Dan juga kontrak hibah, macam kita beri hadiah kepada orang, itu adalah kontrak tabaruat. Kontrak tabaruat ini digunakan oleh takaful. Nanti panjang umur dalam minggu-minggu yang akan datang kita akan bincang berkenaan dengan kontrak takaful. Kemudian ada kontrak ishtirak. Ishtirak ini adalah kontrak perkongsian. Kongsian buat apa? Buat kerja, perkongsian pelaburan dan sebagainya. Antara kontrak-kontrak di bawah perkongsian seperti musyarakah dan mudarabah. Dan kemudian ada kontrak tautik. Tautik seperti kontrak rahan. Ar-rahnu menggunakan kontrak ar-rahan. Dan itu datangnya daripada perkataan ar-rahan. Dan kontrak kafalah. Kemudian ada kontrak tafwid atau istlak, iaitu kontrak wakalah. Hari ini kita akan bincang berkenaan dengan kontrak simpanan ataupun yang panggil hifz. Hifz atau seperti kontrak qad, kontrak tawaruk. Baik. Antara perempuan kita teruskan insya-Allah. Baik. Saya nak tekankan di sini dalam kelima-lima kuliah termasuk hari ini, apakah perbezaan ketara antara produk perbankan Islam dan kontrak perbankan konvensional. Produk perbankan konvensional semuanya berasaskan kepada kontrak pinjaman, iaitu loan contract. Jadi apabila kita ambil loan contract daripada perbankan konvensional dan kita kena bayar lebih, itu menjadikan kontrak pinjaman dengan riba. Jadi maksudnya apa sahaja kontrak dalam perbankan konvensional adalah berasaskan kontrak pinjaman dan melibatkan riba. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita belajar ini, maka kita kena pastikan bahawa kita tidak terlibat dalam apa-apa sahaja produk perbankan konvensional. Berbanding dengan produk perbankan Islam, kontrak-kontraknya tiada kontrak pinjaman. Walaupun kontrak pinjaman adalah harus dalam Islam, produk perbankan Islam adalah berasaskan kontrak jual beli, sewa dan perkongsian ataupun kombinasi kontrak-kontrak ini. Jadi dalam produk perbankan Islam tiada kontrak pinjaman. Saya ulang sekali lagi. Dalam kontrak perbankan Islam tiada kontrak pinjaman. Ia menggunakan kontrak seperti kontrak jual beli, sewa dan perkongsian. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada topik kita hari ini berkenaan dengan simpan wang. Kenapa kita simpan wang, tuan-tuan dan puan-puan? Kita selalunya simpan wang apabila perbelanjaan kita kurang daripada pendapatan kita. Contohnya gaji, pendapatan kita contohnya 4,000 sebulan, dan perbelanjaan bulanan kita 3,500, maka kemungkinan kita akan simpan RM500. Di mana kita selalunya simpan wang atau gaji ini? Ada setengah orang perbelanjaan 4,000 tapi pendapatan 3,500, jadi defisit 500. Jadi dia bukan simpan 500 tiap-tiap bulan, dia ada defisit 500, dia pinjam. Bukan semestinya dia pinjam daripada orang, dia pakai kredit kad. Itu lama-lama akan membunuh dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baiknya kita belanja kurang daripada kita dapat duit atau dapat income. Jadi yang lebih 500 itu selalunya kita simpan di mana? Kalau kita dapat gaji sebelum kita belanja pun, gaji itu dimasukkan di mana? Di bank lah tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Sebab apa? Lebih selamat simpan di bank. Kalau kita dapat gaji 4,000, kita dapat dalam cash, kita pun tak mau. Sebab apa? Bahaya simpan di rumah. Betul tak? Jadi kita boleh akses atau boleh guna simpanan kita yang disimpan di bank pada bila-bila masa, dan boleh kata di mana-mana saja. Macam mana kita guna? Kita boleh bayar dengan guna kad debit, kita boleh bayar guna dengan internet, internet banking dan sebagainya. Sekarang ada e-wallet dan sebagainya. Tuhan Allah dah beri kita kemudahan macam-macam. Jadi kita menggunakan fasiliti bank untuk menyimpan wang kita supaya secara elektronik kita boleh guna di mana-mana sahaja. Di kedai mamak sekarang ni boleh bayar dengan QR Pay, kita boleh gunakan bayar di kedai, kita guna kad debit dengan pakai PayWave,
kita boleh travel overseas. Sekarang susah lah sikit nak travel overseas. Kita boleh travel overseas, ya. Kita boleh guna kad debit kita di mana ada logo Visa atau Mastercard dan sebagainya. Baik. Jadi kita boleh kita boleh guna simpanan kita di mana-mana saja kita pergi. Jadi persoalannya hari ini yang kita akan bincangkan ialah apakah produk-produk simpanan yang terdapat di perbankan Islam. Ya, apakah produk-produk simpanan yang terdapat di perbankan Islam? Tahulah kita simpan duit macam tu saja. Ya, company kita bayar masuk dalam akaun ni, ya, ataupun kita berniaga, kita masuk akaun dalam akaun saja. Tapi apakah produk di simpanan tu? Kita tahu akaun simpan je. Ya, kita simpanan, tapi apakah produk-produk yang ada? Baik, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula sekali saya nak bagi tahu ini adalah senarai perbankan Islam di Malaysia. Senarai perbankan Islam di Malaysia. Ada berapa tuan-tuan? Ada 19 kesemuanya. 19 kesemuanya, ya. Ada yang perbankan Islam sepenuhnya seperti Bank Islam, ya, Bank Koop Pertama, Bank Rakyat, Kuwait Finance House, MBSB Bank dan Bank Muamalat itu adalah perbankan Islam sepenuhnya. Mereka tak ada perbankan konvensional. Yang lain-lain seperti Alliance Islamic Bank, M Islamic, Maybank Islamic, OCBC Islamic, ya, Afin Islamic, RHB Islamic, Public Bank Islamic, semuanya adalah Islamic Bank, tapi mereka adalah anak syarikat kepada satu bank bank konvensional yang besar. Ya, tapi jangan kita risau tuan-tuan dan puan-puan. Gunakanlah servis perbankan Islam sebab insya-Allah kita selamat daripada dosa besar riba. Jadi sudah ada 19 perbankan Islam di Malaysia kesemuanya, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menggunakan perbankan Islam dan tiada alasan lagi kita tiada alasan lagi kita terlibat, ya, kita terlibat dengan perbankan konvensional. Kita kena jauhkan diri kita daripada perbankan konvensional. Baik. Jadi, apakah produk akaun simpanan di perbankan Islam? Jadi, akaun simpanan ini terbahagi kepada dua jenis. Ya, yang pertama ialah akaun simpanan biasa sahaja. Akaun simpanan biasa sahaja yang menggunakan akad qad tawarruk dengan bai asraf, ya, bai asraf. Nanti saya akan terangkan sedikit sebanyak. Jadi di perbankan Islam, ya, kategori simpanan sahaja, ya, terdapat tiga kontrak yang digunakan, iaitu akaun qad, ya, akaun tawarruk dan yang berasaskan bai asraf dengan menggunakan juga kontrak qad. Dan ketiga-tiga jenis akaun simpanan ini dilindungi oleh PIDM, Persatuan Insurans Deposit Malaysia. Kenapa dia dilindungi? Jadi kalau bank tutup ke, duit tuan-tuan hilang ke tiba-tiba, ya, tuan-tuan akan dapat jaminan untuk dapat duit tu balik. Dan kategori kedua akaun simpanan ialah menggunakan akad pelaburan. Pelaburan pun ada, ya, pelaburan. Tapi bukan kita melabur, kita simpan dan mereka guna wang kita untuk melabur. Apakah akad-akad yang digunakan? Iaitu akad mudarabah dan juga akad wakalah. Jadi kalau akaun simpanan jenis pelaburan ini tidak dilindungi oleh PIDM. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab pelaburan tidak boleh dijamin modal, ya, tidak boleh dijamin modal, maka ia tidak dilindungi. Tapi kalau tidak pun dilindungi, kita kemungkinan akan mendapat keuntungan daripada pelaburan yang menggunakan wang kita. Jadi terdapat dua jenis akaun simpanan di perbankan Islam, iaitu akaun simpanan jenis akaun simpanan biasa yang menggunakan kontrak qad, tawarruk dan bai asraf, dan juga ada akaun simpanan jenis pelaburan, ya, yang menggunakan akad mudarabah dan akad wakalah. Baik. Mula-mula sekali kita bincang berkenaan dengan akad simpanan biasa. Baik, mula-mula kita bincang berkenaan dengan akad qad. Apa akad qad? Apabila kita simpan di perbankan Islam, selalunya akaun simpanan biasa menggunakan akad qad, ya, akad qad. Baik, apa dia akad qad? Apa maksud qad itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan? Qad bermaksud
pinjam. Ya, qard maksudnya pinjam ataupun hutang. Ya. Kenapa perbankan Islam menggunakan akad qard dan apa itu akad qard? Ya. Jadi kita sebagai pelanggan akan memberikan persetujuan kepada bank untuk menggunakan keseluruhan atau sebahagian baki akaun dalam cara yang difikirkan sesuai dengan bank. Maksudnya kalau kita simpan RM10,000 dengan bank, ya, bank menggunakan akad qard, kita bagi kebenaran kepada bank untuk bank pinjam daripada kita, daripada akaun kita, dan bank nak guna untuk apa pun bank punya pasal. Asalkan selari dengan syariah. Bank nak guna untuk investment, bank nak guna untuk operasi dia, bank nak guna untuk bagi pinjam kepada orang lain. Bank kita dah bagi apa? Kebenaran ataupun persetujuan. Dan sebarang keuntungan yang dijana oleh bank dari penggunaan dana tersebut adalah milik bank. Jadi bank tak boleh garanti return untuk akad qard. Kenapa bank tak boleh garanti return untuk akad qard? Sebab akad qard adalah akad pinjam. Jadi kalau dia garanti untung, jadi riba. Bank kata, berilah aku kebenaran untuk menggunakan wang kamu, saya bagi kamu fasiliti untuk simpan dengan saya. Jadi kalau saya dapat apa-apa untung, saya tak garanti bagi kamu. Kalau saya garanti, jadi riba. Betul tak? Ya. Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya memberikan ganjaran ataupun hibah ataupun hadiah kepada pelanggan. Bank menjamin pembayaran keseluruhan jumlah hingga kredit akaun bank pelanggan atau permintaan. Dia macam ni. Ya, bank kata kalau aku untung, terpulang pada aku nak bagi apa-apa hadiah pada kamu, sedikit hadiah ataupun hibah. Kadang-kadang tuan-tuan tengok, ya, sebulan sekali bank bagi RM5, RM2. Ya, dia tak garanti. Ya, tapi dia kata, okey, sebab aku gunakan wang kamu, aku nak bagi hadiah sikit, tapi tak boleh garanti. Ya, tapi bank jamin. Kalau dia guna pun duit kita RM10,000, kita nak bawa keluar anytime pun boleh. Ya, jadi bank akan bayar kita apa yang kita simpan dalam tu. Inilah intisari sedikit apa itu akad qard dalam produk simpanan. Contoh-contoh produk simpanan menggunakan akad qard, saya ambil contoh daripada 2-3 bank. Bank Islam dia panggil Qard Saving Account I. Qard Saving, nampak tak? Semua ini menggunakan akad qard. Ya, Basic Saving Account I, saya pun tak pasti apa beza Qard Saving dengan Basic Saving, tapi dia menggunakan akad qard. Jadi saving account dengan juga current account, Qard Current Account I dan juga Basic Current Account I, semuanya menggunakan akad qard, ya, di Bank Islam. Di Maybank Islamic, nampak tak? Maybank Islamic, akad qard digunakan juga untuk saving account I, EP account. EP account pun ada. Maybank To You Savers, Maybank To You Savers I ni, dia tidak ada buku simpanan. Buku simpanan tak ada. Ya, dan juga Imtin I account. Semua ni menggunakan akad qard. Jadi kalau kita simpan, bank akan gunakan duit kita untuk apa-apa, terpulang. Tapi kalau kita nak bawa keluar anytime pun boleh. Ya, jadi ini adalah contoh akad-akad simpan di perbankan Islam, ya, yang menggunakan akad qard ataupun akad pinjam. Kita bagi pinjam dekat bank, kita simpan dan kita bagi kebenaran pada bank untuk meminjam daripada kita. Baik, itu akad yang pertama, diberi nama akad qard. Yang kedua ialah akad tawaruk. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang telah hadir di kuliah saya minggu lepas, kita telah bincang berkenaan dengan pembiayaan tunai. Pembiayaan tunai menggunakan akad tawaruk. Hari ini kita belajar juga bahawa dalam akad simpanan pun menggunakan, ada juga yang menggunakan akad tawaruk. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Sebab nak bagi sama produk macam perbankan konvensional, iaitu fixed deposit ataupun term deposit. Tapi ini cara perbankan Islam yang harus dan tidak terlibat riba. Apa itu tawaruk? Tawaruk terdiri daripada dua kontrak jual beli. Jadi maksudnya untuk memberikan keuntungan kepada kita, maka bank melakukan proses jual beli, dan di dalam proses jual beli itu terdapat dua kontrak. Yang pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tertunda. Selepas itu penjualan pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan on the spot. Ya. Contoh akaun tawaruk kalau tuan-tuan nak kata fixed deposit pun boleh, tapi mereka menggunakan term sebagai term deposit I. Jadi maksudnya kita nak simpan
6 bulan, setahun atau 2 tahun, ya, dia kata kadar keuntungan 2.5%. Cara ni lah mereka gunakan kontrak tawaruk untuk term deposit, ya. Bank Islam produk tawaruk mereka ialah term deposit tawaruk. Di RRG Bank mereka produk yang menggunakan kontrak tawaruk ialah term deposit ya, commodity murabahah saving account ya, commodity murabahah current account dan di bank muamalat, ya, produk yang menggunakan akad tawaruk ialah fixed term account Apakah proses-proses ya untuk memberikan kita keuntungan, ya, profit rate dalam term deposit ini yang menggunakan akad tawaruk? Jadi dia macam ni. Ya, mula-mula sekali kita katakanlah, ya, saya bagi contoh. Kita katakanlah kita nak deposit RM10,000, dan bank akan beri sekian-sekian profit rate. Jadi apa yang kita buat ialah customer kita sebagai pelanggan, bila kita bagi RM10 untuk term deposit ini menggunakan kontrak komoditi murabahah atau tawaruk, maka kita sebenarnya menyuruh bank, kita sign satu kontrak term deposit, kita suruh bank beli komoditi untuk kita, ya, RM10,000, ya, daripada pasaran komoditi. Ya, pasaran komoditi itu dinamakan Bursa Suk Al-Sila, ya. Apa komoditi yang dia menggunakan ialah CPO ataupun crude palm oil, ya. Customer A kemudian jual kepada bank yang kita deposit itu, ya, jual kepada bank secara tangguh, ya, dan pulangan daripada deposit itu akan tentukan markup. Contohnya kita deposit RM10,000, bank janjikan dengan kita RM100,000 lah contoh. Bank janji kita 2% profit rate. Jadi maksudnya kita beli daripada komoditi supplier, komoditi seller RM100,000 crude palm oil yang memang ada crude palm oil. Kalau kita nak delivery pun dia boleh bagi. Kemudian kita jual kepada bank RM102,000 dengan profit rate 2%. Bank beli benda tu, kemudian bank jual balik kepada, ya, komoditi buyer yang lain dengan harga RM100,000. Maksudnya dalam masa 6 bulan ataupun setahun mengikut period yang kita berjanji dengan bank akan bagi kita keuntungan 2% atau RM2,000, ya, berdasarkan penjualan jual beli apa tadi, komoditi ataupun crude palm oil. Dalam hal ini crude palm oil memang ada, dan kalau kita dah beli, kita nak ambil simpan di rumah pun boleh, tapi kena ada lesen, ya. Jadi bukan jual beli atas angin sahaja. Dan penjualan dan pembelian daripada komoditi market adalah yang agent ataupun seller and buyer and seller yang berlainan, ya, yang berlainan. Baik. Yang ni kalau kita buat term deposit atau similar produk di perbankan konvensional ialah fixed deposit. Jadi dalam term deposit yang dijanjikan keuntungan, dia ada jual beli di belakang itu, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian kita pergi jenis akaun simpanan yang ketiga. Dia menggunakan kombinasi qard dan buy al-saraf. Qard kita baru belajar tadi ialah akad pinjam, ya, akad pinjam. Kita bagi pinjam kepada bank atau bank berhutang dengan kita. Apa pula buy al-saraf? Kalau tuan-tuan dan puan-puan telah hadiri ke kelas saya, kelas yang ketiga dan keempat, kita bincangkan berkenaan dengan riba. Dalam tu kita telah belajar apa kontrak buy al-saraf. Buy al-saraf digunakan untuk pertukaran wang asing. Buy maksudnya jual beli, al-saraf pertukaran. Jadi jual beli pertukaran. Pertukaran apa? Foreign money. Maksudnya dia sama dengan kontrak simpanan berakad qard, tapi dalam denominasi wang asing ataupun foreign currency. Yang ni orang nak buka foreign currency account, ya, foreign currency account. Tuan-tuan pergi pada bank, tuan-tuan kata saya nak buka simpanan tak mau dalam ringgit, saya nak buka dalam US dollar. Dalam US dollar boleh. Itu diberi nama foreign currency account, ya. Dan dalam foreign currency account di perbankan Islam, ia menggunakan dua akad, iaitu akad qard, ya, sebab dia simpanan, tetapi ada akad suplemen. Suplemen diberi nama buy al-saraf. Ya, contohnya tuan-tuan simpan di HSBC Amanah, ya, foreign currency account. Tuan-tuan kata saya nak dalam US dollar. Jadi dalam US dollar, dia buka dalam US dollar. Jadi tuan-tuan deposit, bila tiap-tiap kali deposit dia akan tukar. Dia akan tukar ke US dollar menggunakan buy al-saraf. Buy al-saraf.
Ya, kenapa orang nak simpan dalam foreign currency account? Selalunya digunakan oleh expatriate. Expatriate contohnya kita kita menggaji atau mengambil pekerja daripada US, ya, daripada US. Jadi dia tak nak simpan dalam ringgit, sebab satu hari dia nak balik kepada negara dia nak pakai US dollar, dan juga dia nak, orang kata apa, mengurangkan risiko pertukaran asing, ya. Takut dia exchange rate jatuh ke apa, jadi dia simpan dalam US dollar. Begitu juga kalau pekerja atau konsultan kita ambil daripada UK, dia nak simpan dalam pound dan sebagainya, ya. Jadi bank-bank menawarkan akaun simpanan dalam denominasi foreign account atau foreign currency. Pelanggan bersetuju untuk membuat kontrak buy as-saraf untuk sebarang transaksi foreign currency account yang melibatkan pertukaran dua mata wang yang berbeza, seperti pertukaran dolar US kepada ringgit Malaysia. Jadi orang ni dia nak buka akaun simpanan dalam US dollar, ya. Jadi kebanyakan bank dia beri pilihan kalau kita nak buka, bukan semua foreign currency, ya. Selalunya mereka benarkan untuk buka foreign currency dalam currency utama dunia seperti Arab Emirates Dirham. Yang ni kalau orang Arab lah, orang Arab dah datang kerja kat Malaysia, ya, dia orang menjadi konsultan, dia orang buka foreign currency account macam ni, ya. Australian dollar, euro, pound sterling, Japanese yen, Saudi rial, ya, Singapore dollar dan US dollar. Baik. Apakah contoh foreign currency account yang menggunakan akad qard dan juga buy as-saraf di bank Islam? Dia panggil foreign currency account A atau FCAI. OCBC Al-Amin juga ada foreign currency call account I. Bank Islamic pun ada foreign currency account I, ya. HSBC ada juga foreign currency savings account I. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bank perbankan Islam mengenakan syarat kamu mesti expatriate dan sebagainya. Tak tahulah, saya pun tak pernah buka, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi ada. Jadi maksudnya ada juga jenis akaun simpanan dalam currency asing atau dalam mata wang asing, dipanggil foreign currency account, FCAI. Baik, boleh ya tuan-tuan, kita sambung. Baik, kita telah habis berbincangkan jenis akaun simpanan pure, ya, menggunakan akad qard, tawaruk dan juga buy as-saraf. Kali ini kita nak teruskan perbincangan, insya-Allah, ya, untuk mengetahui apakah akaun simpanan yang menggunakan akad pelaburan seperti mudarabah dan wakalah, ya, dan wakalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung, ya. Baik. Yang keempat, akad yang digunakan ialah akad mudarabah, ya, akad mudarabah. Seperti yang kita belajar masa kita belajar akad mudarabah ini, akad mudarabah terdapat dua parti, ya, atau dua pihak. Mudarabah bermaksud bentuk kontrak antara penyedia modal Rabbul Mal dan pengusaha yang diberi nama mudarib. Rabbul Mal menyediakan modal yang diuruskan oleh mudarib. Apa-apa keuntungan yang dihasilkan daripada modal dibahagikan antara Rabbul Mal dan mudarib berdasarkan nisbah pembahagian keuntungan yang dipersetujui, ya. Contohnya kita bahagi 98, ya, ratio 98:2. Maksudnya bank dapat, kalau ada untung bank dapat 98%, kita dapat 2%, ya. Itu adalah kontrak mudarabah. Jadi siapa dia Rabbul Mal? Rabbul Mal adalah pelanggan bank, ya. Mudarib, siapa mudarib? Mudarib adalah bank. Jadi bank ambil duit kita, simpan, dan dia gunakan untuk investment. Jadi dia buat perjanjian mengikut perjanjian mudarabah ataupun akad mudarabah. Kalau untung kita bahagi 98/2. Maksudnya bank ambil 98%, kita ambil 2%. Kerugian ditanggung oleh Rabbul Mal. Dalam mudarabah, kerugian ditanggung oleh Rabbul Mal, orang yang mengeluarkan modal, dengan syarat kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan pelanggaran syarat tertentu daripada mudarib. Akaun simpanan yang menggunakan akad mudarabah adalah akaun pelaburan dan tidak dilindungi oleh PIDM, ya, sebab kita tak boleh garanti modal dan garanti untung dalam apa-apa pelaburan. Jenis mudarabah dalam produk simpanan
ialah selalunya unrestricted mudarabah atau mudarabah tidak terhad. Maksud dia macam ni. Mudarabah terbahagi kepada dua, ya, restricted mudarabah dengan unrestricted mudarabah. Restricted mudarabah ialah apabila kita beri pelaburan kepada mudarib, kita kata engkau ambil duit aku, duit saya ni, engkau boleh meniaga Char-Kway-Teow saja. Itu kita panggil restricted mudarabah. Kita restrict dia, kita hadkan aktiviti pelaburan dia. Jadi apakah unrestricted mudarabah? Kita bagi duit kepada seseorang RM1,000, ambil duit ini untuk kamu, untuk saya melabur dengan mudarabah dengan kamu. Kamu buat apa saja kamu suka, kamu decide apa saja kamu suka. Itu unrestricted. Jadi kalau kita letak duit dengan bank, kita menggunakan ada akad mudarabah, bank akan gunakan jenis mudarabah unrestricted. Jadi bank tak perlu tanya kita duit kita ni dia boleh melabur kat mana. Bank akan melabur ikut pandai dia, orang panggil ikut pandai dia pula. Okey, baik. Jadi apakah contoh akaun simpanan yang menggunakan akad mudarabah? Yang ni famous. Bank Islam Al-Awfar ya adalah menggunakan akad mudarabah. Lepas tu dia janji pula, bukan janjilah, dia ada orang kata apa, cabutan bertuah setiap bulan, ya, setiap bulan. Contohnya tu dia 15 juta tahun, tuan-tuan. Boleh menang, bukanlah seorang boleh menang 15 juta. Itu contoh hadiah ya, yang diberikan. Jadi tiap-tiap bulan mereka buat cabutan untuk berikan hadiah dalam konteks Al-Awfa yang berdasarkan akad mudarabah. Jadi apakah pembahagian keuntungan akad mudarabah Bank Islam Al-Awfar, ya? Dia kalau untung customer dapat 2% dan bank akan ambil 90%, 98%. Jadi 2% tu dah tinggi lah kalau tuan-tuan. Ya, kalau dah tinggi lah maksudnya. Ya, daripada apa ni, sebab OPR kita sangat rendah sebab ada masalah COVID kan. Jadi akaun Al-Awfa menggunakan akad mudarabah, ya, akad mudarabah, ya. Ia adalah salah satu akaun pelaburan. Dan juga sijil simpanan premium di Bank Simpanan Nasional. Saya diberitahu Bank Simpanan Nasional dah hampir-hampir jadi perbankan Islam sepenuhnya, tapi namun masih belum diisytihar. Jadi sijil simpanan premium di Bank Simpanan Nasional juga menggunakan akad mudarabah. Ya, akad mudarabah. Baik. Jadi tapi dia punya pembahagian keuntungan adalah berbeza mengikut jumlah simpanan, ya, kita di bank. Contohnya kalau jumlah simpanan kita dalam sijil simpanan premium, ya, kurang daripada RM5,000, dia punya pembahagian keuntungan adalah 2/98. Kalau antara RM5,000 dan RM50,000, dia 3/97. Lagi tinggi RM50,000, dia bagi 6.5. Tu dia 6.5 dengan 93.5. Kalau ada untung, baru dia orang bahagi macam tu. Ya, baik. Soalannya, adakah ini judi? Tuan-tuan dan perempuan yang ikut kelas saya daripada mula, saya nak tanya, adakah ini judi? Ya, bank buat cabutan bertuah dan cabutan untuk bagi kemenangan. Baik. Apa jawapannya, tuan-tuan dan perempuan? Dia bukan judi. Kenapa, tuan-tuan dan perempuan? Dia tidak menggunakan duit kita untuk bagi hadiah, ya, bagi hadiah. Jadi kita tak rugi apa-apa kalau kita tak dapat hadiah setiap bulan, simpanan kita masih sama. Jadi produk Bank Islam Al-Awfar dan juga produk Bank Simpanan Nasional sijil simpanan premium menggunakan akad mudarabah dan juga memberikan kita peratusan keuntungan jika mereka untung, ya. Baik. Faham ya, tuan-tuan? Kita sambung insya-Allah. Baik. Akad yang terakhir adalah akad wakalah. Ya, digunakan untuk produk simpanan juga. Apakah akad wakalah? Wakalah dalam bahasa Melayu kita panggil wakil lah. Jadi wakalah adalah bermaksud kontrak di mana pihak, yakni mewakil, memberi kuasa kepada pihak lain sebagai ejen mereka, yakni wakil untuk melakukan tugas tertentu dalam hal-hal yang dapat didelegasikan baik secara sukarela ataupun dengan pengenaan charge. Maksudnya kita wakilkan kepada orang untuk buat sesuatu tugas, sama ada free ataupun kena charge, ya. Jadi maksudnya akad wakalah ini adalah akad wakil atau akad ejen dia panggil. Jadi dalam akad wakalah
ada satu jenis akad diberi nama wakalah bil istismar, ya. Wakalah bil istismar adalah salah satu kontrak yang digunakan dalam kontrak pelaburan dalam industri kewangan, ya, industri kewangan. Baik. Wakalah bermakna wakil, ya. Kan tadi wakalah bermakna wakil, istismar makna apa? Pelaburan. Maksudnya wakalah bil istismar ialah wakalah wakil untuk melaburkan wang kita. Kontrak ini merujuk kepada satu perjanjian di mana satu pihak melantik satu pihak yang lain sebagai wakilnya dalam melakukan pelaburan sama ada dengan upah ataupun tanpa upah. Jadi wakalah adalah kontrak wakil ataupun kontrak ejen. Wakalah bil istismar dia spesifik untuk pelaburan. Wakalah maksudnya wakil, istismar maksudnya pelaburan. Jadi maksudnya kalau akad wakalah bil istismar maksudnya jadi ejen ataupun wakil untuk pelaburan. Ya, baik. Baik, apakah contoh-contoh produk yang menggunakan akad wakalah? Yang ni semua orang tahu sangat. Tabung haji. Bising sangat orang 2-3 tahun ni. Tapi tak apa, hari ni kita bincang. Bila kita simpan duit di tabung haji, mereka tidak menggunakan akad qard. Ya, mereka tidak menggunakan akad tawarruk. Mereka tidak menggunakan akad mudarabah. Tabung haji menggunakan akad, ya, simpanan wakalah bil istismar, ya. Maksudnya pendeposit tabung haji melantik tabung haji sebagai wakil untuk menguruskan wangnya dalam akaun TH. Pendeposit boleh keluarkan duit tu bila-bila masa sahaja. Pendeposit menerima agihan keuntungan. Maksudnya tabung haji menggunakan wang kita untuk melabur. Sebab itulah kita dapat, ya, dividen, bukan dividen, dia panggil keuntungan. Aktiviti pelaburan TH setelah ditolak kos pengurusan. Kos pengurusan ini adalah charge istismar, ya. Kos haji, zakat tertakluk sentiasa kepada TH memenuhi keperluan-keperluan di bawah Akta Tabung Haji 1995. Dulu tabung haji menggunakan akad wadiyah ya damanah, ya, ataupun simpanan amanah. Simpanan amanah jadi sebab tabung haji menggunakan wang kita untuk pelaburan dan semua, boleh katakan semua pendeposit nakkan keuntungan daripada simpanan dia orang di tabung haji, maka tabung haji menukarkan kontrak simpanan dalam tahun, saya rasa tak silap saya, Disember 2019 kepada akad wakalah bil istismar supaya jadi sesuai sikit dengan cara operasi wang simpanan tabung haji, ya, supaya apabila ada keuntungan kesemuanya diberi kepada pendeposit dan tolak apa-apa charge yang sesuai. Baik. Bank Islam juga, ya, ada simpanan menggunakan akad wakalah dipanggil Wafiyah Investment Account, ya, Wafiyah Investment Account. Akaun pelaburan Wafiyah menawarkan pulangan yang tinggi sehingga 4% per annum selama 24 bulan. Jadi kena simpan fix dalam tu 24 bulan dan flexibility memilih tempoh pelaburannya. Contohnya kita kata nak simpan setahun, simpan 2 tahun dan sebagainya. Jadi akaun Wafiyah Investment Account, ya, daripada Bank Islam juga menggunakan akad wakalah bil istismar, ya, wakalah bil istismar. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan, 5 akad yang digunakan dalam akaun-akaun simpanan di perbankan Islam. Baik. Soalan terakhir ataupun slide terakhir hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berapa tahap simpanan kita? Kita dah belajar berkenaan dengan akaun simpanan dan akad-akad digunakan di perbankan Islam. Jadi berapa banyak kita sepatutnya simpan, tuan-tuan dan puan-puan? Berapa banyak? Ya. Pakar-pakar kewangan menasihatkan, ya, mereka menasihatkan kepada kita untuk ada dalam simpanan yang dipanggil simpanan kecemasan. Apa dia simpanan kecemasan? Ya, bila kita ada kecemasan, kita pakailah. Kita kena berhenti kerja, ya, kita kereta tiba-tiba ada masalah, ya, dan sebagainya. Mereka menasihatkan kita supaya ada, ya, simpanan sebanyak 6 bulan gaji. 6 bulan gaji. Ini nasihatlah, ya. Jadi kita kena simpan sikit-sikit supaya kita ada simpanan kecemasan. Ya, cash is king. Jadi kalau ada masalah, ya, kita ada masalah dengan rumah ke, kita ada masalah dengan kereta ke, nak repair dan sebagainya,
Jadi mereka menasihatkan kita supaya kalau boleh ada simpanan kecemasan selama 6 bulan gaji. Tiba-tiba kena terminate, nak cari kerja bukannya senang sekarang ya. Jadi simpanan ini boleh menolong kita ya apabila kita dalam kesusahan. Ya. 6 bulan gaji. Dia kata 6 bulan gaji. Ini adalah untuk menampung segala kemungkinan kecemasan dalam hidup. Ya. Tapi tuan-tuan dan perempuan janganlah tunggu jadi masalah macam ni baru nak simpan. Ya. Adalah kenalah ada takaful medical dan sebagainya ya protect kita ya. Selepas ada simpanan kecemasan sebanyak ini, barulah kita guna wang selebihnya untuk melabur. Yang ini nasihat daripada pakar kewangan. Ya, pakar kewangan. Ya, tengah orang kata saya boleh simpan dalam unit trust, boleh. Tapi itu bukan simpanan, itu pelaburan. Ya, dia kata simpan dulu wang sampai cukup 6 bulan gaji, dan kemudian baru kita melabur dan sebagainya. Jadi kita ada orang kata apa fallback plan atau disaster recovery plan kalau jadi masalah. Ya, jadi kita ada 6 bulan gaji, kalau jadi apa-apa insya-Allah kita akan kurangkan risiko jadi masalah bankrupt, masalah tak ada duit nak makan dan sebagainya. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan dan puan, kita kena prepare hidup kita ni, kita kena plan. Ya, kita kena orang kata atur hidup kita baik-baik. Ya, sama ada untuk aturan di dunia, untuk aturan ke akhirat, kita kena ada plan macam tu. Baik, itu saja tuan-tuan dan puan berkenaan dengan akad-akad simpanan dalam perbankan Islam. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Kejap saya tengok ada soalan tak dalam dalam apa ni dalam Facebook sekejap ya tuan-tuan. Sekejap. Kalau ada soalan. Okey. Ini soalan tu. MBSB tersenarai sebagai soalannya ialah MBSB telefon boleh kan? Apa dia tengok ni? Oh, tak boleh cuba lagi. Kita cuba. Ada soalannya. MBSB tersenarai dalam salah satu perbankan Islam, tetapi dalam Bursa Malaysia MBSB bukan dalam kategori kaunter syariah. Bolehkah kita beli kaunter MBSB di bursa sebab terang-terang MBSB dinyatakan sebagai salah satu bank-bank Islam? Baik, MBSB dia bukan orang kata apa perbankan Islam sepenuhnya lagi sebab mereka ada sebab mereka baru beli apa ni bank Asian Finance Bank. Saya dulu kerja MBSB, saya tahu sikit sebanyak. Jadi masa sebelum mereka beli lesen perbankan Islam Asian Finance Bank, mereka ada dua produk, iaitu produk perbankan konvensional dan produk perbankan Islam. Tapi mereka dah berhenti buat produk perbankan konvensional, dah berhenti. Tapi masih ada sisa-sisa produk perbankan Islam yang masih wang belum habis, belum settle. Jadi ada lagi produk tu. Saya jangkakan MBSB akan jadi perbankan Islam sepenuhnya apabila mereka menjual ataupun restructure dia orang punya portfolio produk perbankan konvensional. Saya rasa paling awal hujung tahun ini. Masa dulu saya kerja MBSB, mereka kata lagi 2-3 tahun baru jadi perbankan Islam sepenuhnya. Jadi soalan, bolehkah saya beli saham MBSB? Saya rasa jangan, tak boleh, sebab dia masih ada elemen-elemen riba dalam tu lagi, ya. Walaupun mereka tidak lagi menawarkan produk perbankan konvensional, mereka masih ada lagi dalam operasi mereka akaun-akaun yang bukan perbankan Islam sebab benda tu belum habis disettle lagi, ya. Jadi tunggu sekejap. Jangan beli saham MBSB. Baik. Produk Islamik, cuma saya berharap panel-panel syariah perbankan yang ada dua produk. Mohon asingkan kedua-dua bank dari semua segi. Kasihanilah pekerja Islam. Saya pernah bekerja di 3 bank yang ada konvensional dan Islamik yang akhirnya saya resign. Kaunter bercampur urusan konvensional dan Islamik. Ya, loan officer yang bercampur, call center yang berdaya. Yang ni saya tak boleh beri komen yang banyak. Yang ni pilihan masing-masing. Saya sebagai pelanggan, saya pilih
perbankan, produk perbankan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan yang bekerja di bank yang ada dua kaunter Islamik dan kaunter perbankan Islam, ya, kalau kena terlibat pun ya hati-hatilah. Jadi tuan-tuan dan puan kena buat pilihan buat pilihan masing-masing, sama ada kerja lain atau tidak. Kalau susah nak cari kerja lain, tak apalah, kerja di situ, minta ampun kepada Allah, tak ada lah sumber lain, ya. Tapi kalau dah ada sumber lain, pergilah bekerja tempat lain. Jadi saya nak mengatakan nak suruh perbankan Islam, satu bank tu yang ada dua, perbankan Islam dan perbankan konvensional, untuk buat macam tu, saya tak boleh cakap lah. Itu pilihan masing-masing. Kalau tuan-tuan masing-masing tahu apa nak buat, tuan-tuan takut kepada riba, maka apa kita boleh buat? Kita 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 minta ampun kepada Allah, kita teruskan untuk apa ni, untuk apa ni, uh, untuk cari kerja lain pelan-pelan, ya, pelan-pelan, ataupun bisnes lain. Ada soalan? Saya dah tidak bekerja, bagaimana cadangan simpanan yang boleh disyorkan? Oh, tidak bekerja maksudnya tak ada kerja langsung ke? Ya, saya tidak bekerja dan bagaimana simpanan boleh dina. Jadi kalau kita nak simpan, ya, simpan sahaja, macam-macam simpanan boleh buat, ya. Simpanan di perbankan Islam, di bank Islam, bank muamalat dan sebagainya, gunakan akad. Tapi kalau kita ada cash yang banyak, kita boleh simpan dalam perbankan Islam menggunakan kontrak pelaburan, ya, kontrak macam yang saya tunjuk tadi, ya. Jadi tuan-tuan, siapa yang tak tahu, tengok kat belakang tu kontrak apa yang boleh digunakan. Tapi sebaik-baiknya pergilah kepada perbankan Islam dan tanya, saya banyak duit, jadi saya dah ada simpanan untuk saya pakai setiap hari, saya ada lagi 200,000 saya baru dapat daripada EPF, durian runtuh kan, contohnya. Jadi apa yang saya buat, simpanlah dalam apa tu, Al-Aufa, Bank Islam, ya, dan sebagainya, ya. Tapi sebaik-baiknya kalau kita sudah ada, ini bukan nasihat kewangan, ini daripada pendapat pakar-pakar kewangan. Kalau kita dah ada simpanan kecemasan selama 6 bulan, melabur dalam unit amanah, melabur dalam saham patuh syariah, ya, ambillah risiko sikit, ya. Baik. Boleh tak share slide? Apa ni, tuan-tuan, dalam Facebook saya ni, sebelum post ini saya dah bagi orang kata apa, link untuk slide tu, ya. Nanti saya bubuh sekali lagi bila saya selesai kuliah ini. Baik, ada lagi soalan tak? Soalan baru ni banyak sekali soalan. Oh, tak ada dah soalan. Kalau soalan dalam ni ada tak? Sekejap, ya. Baik. Ada soalan daripada Luqman Hakim. Macam mana nak jawab berkenaan dua akad dalam satu? Contoh berkenaan komoditi murabahat, ya. Baik. Kalau dua akad dalam satu, dia contingent, ya. Contingent maksudnya akad ini mesti buat dengan akad ini. Dalam kontrak komoditi murabahah, dia bukan contingent. Maksudnya apabila dia boleh berdiri atau can stand alone. Jadi bila kita beli komoditi daripada pasaran komoditi, ya, kita boleh decide nak ambil apa, CPO tu sendiri, crude palm oil. Kita boleh decide nak ambil. Bukan dia kata bila kamu beli kamu kena jual, ya. Dia kontrak yang berasingan. Bila kita beli, kalau kita nak ambil CPO tu pun boleh, ya. Tapi kita decide kita nak jual, kita decide, because dia kontrak yang berlainan. Nampak macam dia contingent, dia berkait, dia sebenarnya tak berkait. Dua akad dalam satu ialah dia, contohnya dia panggil safqatan fi safqah. Maksudnya kamu kalau nak jual, kamu kena beli dulu. Nampak tak? Dia bersangkutan satu sama lain. Tapi kontrak komoditi murabahah yang berasaskan tawaruk, bila kita beli CPO daripada pasaran, kita boleh ambil CPO tu sendiri. Dan kemudian, tapi selalunya sebab kita tak nak CPO ataupun crude palm oil, ya, kita jual CPO tu sebab kita nak cash. Jadi dia bukan contingent, dia bukan berkait, ya, dia bukan syarat satu sama lain. Jadi bukan ada dua akad dalam satu, ya. Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-Az dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.